Ya, Alhamdulillah Auda ya. Dan seterusnya kita akan bersama dengan Ustaz Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Salahuddin ya, di mana akan membicarakan mengenai dengan keutamaan membaca Al-Quran, di mana kita memang mengetahui ya, kita bulan Ramadan ini merupakan bulan di mana Al-Quran diturunkan. Tapi untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi, kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz. Selamat pagi. Alhamdulillah, di mana bulan mulia ini, mana juga kita ni gelar bulan Al-Quran ya. Dan untuk mukadimah dari Ustaz pada tajuk kita pada hari ini, keutamaan membaca Al-Quran. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahi dzil fadli wal 'ata' ilahil ardi was sama' wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa muallimil bashariyah sayyidil anbiya wa khairin nasi jam'a sallallahu alaihi wa ala alihi wat tabi'in al awfiya wa sallim tasliman katsiran ila yaumil liqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Terima kasih. Alhamdulillah, pengurusi serta para penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seperti yang kita sedia maklum bahwasanya kitab suci Al-Quran merupakan kalamullah. Kitab suci Al-Quran bagi kita ni umat Islam, ia merupakan sebagai pedoman kita ni ataupun pegangan hidup kita ni, yang kita ni jadikan rujukan dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Islam. Jadinya Al-Quran juga seperti yang kita ketahui membimbing kita ni menuju ke arah kebenaran. Sebab itu kalau kita ni teliti ataupun mentadabbur Al-Quran, doa ataupun permohonan pertama yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ni pohonkan kepada Allah adalah doa untuk meminta hidayah. Dan doa pertama itu disebutkan paling awal sekali dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah Al-Fatihah yang kita ni sering membaca. Doa yang pertama dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, pimpinlah kami, bimbinglah kami ke jalan yang benar. Dan di sebelah surah Al-Fatihah, awal surah Al-Baqarah, Allah menyatakan sendiri di sana yang Al-Quran ini sendiri membawa hidayah bagi kita ni umat Islam, yang kita ni selalu baca ketika tahlil ataupun khatam Al-Quran. Sering kita ni baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fih, inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, yang merupakan pembawa hidayah, pemberi hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ini juga bukan sahaja sebagai pembimbing kita ni ke arah kebenaran. Ia juga di samping itu sebagai merupakan penawar bagi kita ni. Bukan saja penawar bagi penyakit-penyakit jasad kita ni, zahir kita ni, tapi juga penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita ni, penyakit-penyakit batin kita ni. Kalau kita ni melihat firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Yunus, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang mana tafsirnya, wahai umat manusia, telah datang kepada kamu mau'izah ataupun pengajaran daripada Tuhan kamu. Telah datang Al-Quran kepada kamu sebagai pengajaran daripada Tuhan kamu. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan juga penawar bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada-dada kamu. Wa huda, pembawa hidayah serta membawa rahmat kepada orang-orang yang beriman. Jadinya apa yang dimaksudkan dengan penyakit-penyakit hati yang ada di sini, ia bukan sahaja penyakit-penyakit mazmumah seperti hasad, dengki, riya, takabur, dan juga ia merangkumi semua apa saja yang terjadi di dalam hati kita ni. Sama ada seperti yang kita ni alami sekarang ni, iaitu perasaan kebimbangan, perasaan takut, kegelisahan. Semua itu boleh kita ni ubati ataupun boleh kita ni rawat dengan membaca Al-Quran. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memberitahu kita ni bahwasanya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu mereka akan menyejukkan hati mereka, menenangkan hati mereka dengan mengingat Allah.
ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka ketahuilah oleh kamu, dengan mengingat Allah itu, dengan berzikir mengingat Allah, hati akan tenang. Dan kita ni pun tahu bahwasanya Al-Quran ni ia merupakan kepala zikir. Zikir yang terbaik untuk kita ni amalkan. Maksudnya apa-apa saja kegelisahan kita ni akan dapat digembirakan dengan membaca Al-Quran. Kita ni tu sebab itulah kalau kita ni membaca Al-Quran ini juga, ia merupakan salah satu di antara cara untuk kita ni mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, atau kama qala, man sarrahu an yuhibbahu Allah falyaqra'ul Quran. Barang siapa yang suka, barang siapa yang gembira bahwasanya Allah itu mencintai ia, sayang akan ia, maka bacalah Al-Quran. Dengan Al-Quran kita ni akan sentiasa dekat dengan Allah SWT. Kita akan dapat merasakan cinta Allah SWT kepada diri kita ni. Dan juga ada seorang alim pernah mengatakan bahwasanya man hamala Al-Quran faqad hamala mafatiha abwaba kulli syai'. Barang siapa yang memiliki Al-Quran, mahir dengan Al-Quran, memiliki ilmu Al-Quran dan beramal dengan isi kandungan Al-Quran, faqad hamala mafatiha abwaaba kulli syai'. Ia telah memiliki kunci segala pintu kebaikan. Itu di antara kehebatan Al-Quran yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga yang disebutkan oleh ulama. Dan juga Al-Quran anita masa kita ni untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ni sebagai manusia ni, kalau kita ni ada masalah, rasa gelisah, ada kebimbangan, kita ni akan, kata orang kita ni curhat dengan sesama manusia. Sedangkan kita ni tahu yang dengan kita ni curhat itu sesama manusia juga, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu ianya dapat melapangkan kegelisahan kita ni, memberi kita ni ketenangan. Rasulullah SAW mengingatkan di dalam sebuah hadis, "Idza ahabba ahadukum an yuhadditha rabbahu falyaqra'ul Qur'an." Jika salah seorang daripada kamu ingin berkata-kata, bercerita dengan Tuhannya, yakni Allah SWT, falyaqra'ul Qur'an, maka bacalah Al-Quran. Kita ni tahu Al-Quran itu kalamullah, perkataan-perkataan Allah. Jadi dengan kita ni membaca Al-Quran, kita ni pun di samping itu sedang berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, mungkin dapat dikongsikan sedikit Ustaz, di mana sekarang ini kita menggunakan zaman teknologi, di mana di telefon bimbit ini bukan sahaja kita ni boleh menghubungi ataupun boleh bercakap dengan orang lain, namun juga kita ni boleh menggunakannya sebagai untuk membuat kerja dan juga membaca Al-Quran. Jadi persoalannya di sini Ustaz, adakah memadai bagi seorang itu yang pada ketika mungkin ia sedang menunggu masa ini mendengarkan bacaan Al-Quran, ataupun sama-sama juga ia turut membaca Al-Quran tersebut sambil-sambil mendengar akan bacaan Al-Quran tersebut? Mendengar dan membaca Al-Quran ini sangat-sangat digalakkan, dianjurkan. Setiap kita ni memiliki masa yang lapang, kalau boleh diluangkan masa lapang tersebut untuk membaca Al-Quran ataupun untuk belajar Al-Quran, terutamanya di bulan Ramadan ini, di bulan yang kita ni tahu, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Para ulama salafus salih, ulama-ulama terdahulu pun apabila masuk bulan Ramadan, mereka akan fokus dengan Al-Quran, bacaan Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran dan mempelajari isi kandungan Al-Quran itu. Dan yang paling penting sekali, di samping kita ni membaca, mendengarkan Al-Quran itu, kita ni hayati apa yang kita ni baca, apa yang kita ni dengar itu kita ni hayati. Kita ni baca tafsirannya, kita ni baca maknanya, supaya ia dapat meresap ke dalam hati kita ni dan lebih mudah untuk kita ni beramal dengan apa yang ingin disampaikan oleh Al-Quran tersebut. Jadinya sangat dianjurkan dan sangat digalakkan. Kalau kita ni memiliki waktu lapang, waktu kosong, luangkanlah waktu tersebut bersama Al-Quran. Baik, Alhamdulillah ya. Dan nanti kita akan bertanyakan lagi soalan seterusnya. Dan sekarang kita berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.
Ya udah, kita masih lagi dalam segmen ceramah Ramadan bulan mulia, iaitu mengenai dengan keutamaan membaca Al-Quran, di mana salah satu cara untuk mendapatkan rahmat Allah ialah dari Al-Quran adalah dengan kita kita membacanya, ya. Jadi untuk mungkin boleh Ustaz terangkan dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan apakah keutamaan ataupun kelebihan membaca Al-Quran ini. Terima kasih. Memang terlalu banyak kelebihan ataupun keutamaan yang boleh kita ni perolehi dengan berdamping dengan Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, sentiasa meluangkan masa dengan Al-Quran. Di antaranya, kita ni akan jadi golongan manusia yang terbaik dengan kita ni sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Dengan kita ni belajar Al-Quran, mengajarkannya kepada orang lain, setelah kita ni pandai membaca Al-Quran itu, kita ni indah karit-karit ilmu itu, kita ni akan menjadi golongan umat baginda Rasulullah SAW yang terbaik. Kerana kita ni sentiasa bersama Al-Quran tersebut, dan kita ni menjadikan orang lain pandai membaca Al-Quran tersebut. Kemudian, tidak ada satu kitab pun yang wujud di atas muka bumi ini yang apabila kita ni membacanya, Allah SWT akan berikan ganjaran sama seperti ganjaran kita ni membaca Al-Quran. Tidak ada yang dapat menandingi ganjaran kitab Al-Quran kalau kita ni membacanya. Ini berdasarkan sebuah hadis daripada baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Mana mafhumnya, baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membaca satu huruf sahaja daripada kitab Allah, yakni Al-Quran ini, falahu bihi hasanah, maka baginya satu ganjaran. Wal hasanatu bi 10 amsalha, dan satu ganjaran ini dilipat gandakan 10 kali ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. La aqulu alif lam mim harf, kata baginda sallallahu alaihi wasallam menambah lagi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, bahkan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Satu huruf sahaja kita ni baca, Allah bagi 10 pahala, 10 kali ganda. Nah, ada kitab lain di dunia ni yang sama pahalanya kalau kita ni dibandingkan kita ni membaca Al-Quran. Sangat hebat kedudukan Al-Quran di sisi Allah. Baik Ustaz, kalau itu juga jadi ramai di antara kita ni diajar juga, ramai kita ni tahu juga di mana hikmah ataupun kelebihan Al-Quran itu. Jadi di bulan Ramadan ini tambahan lagi kita ni ramai di antaranya yang tidak ada masa untuk keluar, tapi banyak masa untuk diluangkan di dalam rumah, dan mungkin si bapa lah ataupun mungkin bagi individu yang di dalam rumah ini ingin membawa mengajak mereka semua seisi keluarga, tambah lagi anak-anak yang baru juga kan belajar mukadam pun belum lagi pas. Jadi bolehkah yakni untuk membawa mereka ini semua untuk meraih pahala tersebut Ustaz? Jadi bagaimana? Alhamdulillah, ini adalah di antara salah satu hikmah Allah SWT menguji kita ni dengan keadaan pada masa ini. Ada salah seorang ulama di Mesir mengatakan berkenaan dengan keadaan kita ni sekarang ini, katanya tertutup pintu-pintu masjidnya, tertutup pintu-pintu beberapa buah masjid. Tapi dengan tertutupnya beberapa buah masjid ini, maka berjuta-juta rumah di atas dunia ni menjadi masjid. Masya Allah. Orang yang biasanya sembahyang berjemaah di masjid, sekarang berjemaah di rumah. Yang biasanya bertadarus Al-Quran di masjid, sekarang menjalankan aktiviti tadarus Al-Quran tersebut di rumah bersama ahli keluarga. Subhanallah. Ini di antara hikmah yang Allah SWT akan tunjukkan kepada kita ni. Kita ni dapat meluangkan bersama keluarga dan meraih pahala itu bersama keluarga. Biasa kalau kita ni sebagai kepala keluarga, kita ni akan sibuk dengan diri kita ni sendiri saja. Betul. Bulan Ramadan kita ni tadarus dengan jemaah-jemaah yang ada di masjid. Kadang-kadang kita ni terlepas pandang apa yang dibuat oleh ahli keluarga kita ni di rumah. Dengan adanya keadaan yang macam ni, kita ni pun dapat apa yang kita ni sering lakukan sepanjang bulan Ramadan itu, kita ni dapat bawa bersama keluarga kita ni untuk bersama meraih ganjaran pahala tersebut dengan membaca Al-Quran, dan dengan kita ni mengamalkan
aktiviti macam ni, membaca Al-Quran di rumah ni, insya-Allah Allah SWT akan menurunkan rahmat, ketenangan dan juga memberi keberkatan dalam keluarga kita ni, rumah kita ni, serta memudahkan urusan semua keluarga kita ni. Anak-anak kita ni pun yang kadang-kadang kalau malam kita ni tinggalkan melihat TV, melihat kartun, dengan kita ni berada di rumah, kita ni dapat membawa bis dorang duduk bersama-sama kita ni membaca Al-Quran. Sekurang-kurangnya mendengar pun sudah memadai. Betul. Ya? Walaupun mereka tu belum pandai membaca, tapi dengan kita ni membaca tu boleh jadi ia mendengar dan Al-Quran itu akan tersemat di dalam hatinya, yang mana akan memudahkan ia sendiri nanti untuk belajar Al-Quran dan menyukai, mencintai Al-Quran. Masya Allah. Jadi pastinya banyak sebetulnya kelebihan dan juga keutamaan sekiranya seseorang itu membaca Al-Quran. Itu antaranya adalah diangkat darjatnya, ya, di mana Allah SWT akan mengangkat darjat orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan mempelajari isi kandungan serta mengamalkannya setiap hari, walaupun membaca satu huruf saja, ya Ustaz, ya. InsyaAllah Allah akan beri ganjaran, itu satu huruf 10 ganjarannya, insyaAllah. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, iaitu Yang Mulia Ustaz Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salahuddin dari Jabatan Hal Ehwal Masjid, yang mana mengongsikan kita pada tajuk ini, tajuk hari ini, keutamaan membaca Al-Quran. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.